Alhamdulillah pada malam ini walaupun dalam cuaca yang tidak begitu mengizinkan, tetapi kita dapat juga menzahirkan himpunan hijau bagi peringkat Parlimen Bera, dan saya yakin insyaAllah pada malam ini kita nanti ucapan daripada Timbalan Presiden untuk menyampaikan beberapa maklumat terkini mengenai perkembangan negara kita. Saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan sekalian mengenai perkembangan terkini setelah 8 bulan kita bertarung mengenai isu penyenaraian Felda Global Venture daripada 7 Oktober yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui bajetnya di Parlimen dan dimuktamadkan pelancaran saham Felda Global Venture yang bermula daripada harganya RM4.55, kemudian naik sehingga kepada tahap RM5.40. Hari ini tuan-tuan di Felda pun lebih tahu daripada saya bahawa harga saham sehingga hari semalam lebih kurang RM4.77. Saya yakin tuan-tuan untung berpuluh-puluh ribu setiap seorang. Betul tak tuan-tuan? Betul Betul Tuan-tuan sekalian, saya dah katakan daripada awal, matlamat penubuhan Felda menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan. Ini tanggungjawab kerajaan, perkhidmatan kerajaan untuk rakyat. Tetapi malangnya, walaupun Tun Razak membangunkan Felda dengan penuh dedikasi, amanah, sehingga membangunkan tanah seluas 905,000 hektar, institusi pembangunan tanah yang terbesar di dunia. Tetapi apa yang berlaku di zaman anaknya Najib, usaha-usaha yang dibuat oleh Tun Razak itu hari ini telah pun jadi lain. Dengan arti kata yang lain, mereka nak korporatkan, mereka nak listingkan, kononnya suatu transformasi dengan harapan masyarakat Felda akan mendapat manfaat yang besar. Walaupun kita bagi pandangan, kita tidak menolak sebarang penambahbaikan atau apa istilah yang digunakan transformasi, tetapi tidak semestinya transformasi itu ambil harta penuka Felda pergi apungkan dalam pasaran terbuka yang risikonya terlalu besar. Ini pandangan pakar-pakar ekonomi yang telah kita hantar memorandum kita kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sepatutnya Perdana Menteri mendapat pandangan dan gambaran daripada kedua-dua belah pihak. Kalau dia mendengar pandangan daripada pakar ekonomi yang menyokong penyenaraian, apa salahnya Perdana Menteri mendengar pandangan yang sama daripada suara kedua? Buruk baik penyenaraian ini, kita berujar pertama, Felda tidak sesuai untuk dilistingkan di Bursa Malaysia. Ia berbeza dengan IOI, ia berbeza dengan Sangdapi. Kita juga berhujah, ini soal komoditi, harganya pasang surut, boleh jadi naik, boleh jadi turun, dan sejarah kita duduk di Felda lebih banyak turun daripada naik. Betul tak tuan-tuan? Berapa kali sangat kita boleh mengasa sampai 700-800 satu tan. Selalunya kita cuma dapat 200-300 ringgit saja satu tan. Berpuluh tahun kita duduk di Felda, kita tahu bagaimana keadaan pasang surut harga komoditi kelapa sawit ataupun hitam. Kita juga bagi tahu pasaran saham pada waktu ini tidak baik kerana ekonomi global merudum. Banyak syarikat-syarikat gergasi yang gulung tikar. Hatta Facebook yang dinamakan, yang menyenaraikan dianggap terbesar di dunia pun menghadapi masalah. Kita tahu isu ini.
pandangan-pandangan yang diberikan, unjuran yang dibuat. Tapi Perdana Menteri berdegil. Dia nak listing juga. Walhal Felda Global Venture, tuan-tuan, dia bukan ada harta. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dia bermula pinjam buat Felda. Felda Global Venture, dia kembangkan perniagaannya di luar negeri, meminjam duit Felda tidak kurang daripada 4 bilion, tuan-tuan. 4 bilion. Dan dalam tempoh lebih kurang 5 tahun saja mengalami kerugian tak kurang daripada 500 juta didedah dalam parlimen oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi heran, jadi pelik kenapa syarikat yang begini dipilih oleh Perdana Menteri untuk dilistingkan, sedangkan kepercayaan orang ramai kepada syarikat ini begitu rendah sekali. Dan Tan Sri Isa Samad yang juga pengurusi Felda jadi pengurusi kepada Felda Global Venture. Awal-awal saya bagi tahu melalui pandangan pakar-pakar kita, kalau listing pun penroka akan dapat tak lebih daripada 2.5% saja. Kita dah dedah beberapa bulan sebelum disenaraikan 28 Jun. Tak percaya. Penroka kata takkanlah penroka cuma dapat 2.5% saja. Kita dah umum bahawa penroka akan dapat hanya 800 unit saja. Tak percaya. Takkan penroka dapat 800 unit. Tuan-tuan, bila dilancarkan 28 Jun, apa yang kita katakan tepat, penroka cuma dapat 800 unit. Yang tak ada tanah walaupun seinci macam Isa Samad, tuan-tuan, boleh dapat sampai 180,000 unit, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat prospektus yang setebal 1018 muka surat. Tuan-tuan boleh teliti sendiri macam mana Isa Samad dapat 180,000 unit, Sabri Ahmad CEO Felda Global Venture dapat 180,000 unit, ahli-ahli lembaga dapat 150,000 unit. Yang mereka ini tak ada seinci tanah pun mereka dapat, dan saya yakin menjelang seminggu atau 2 minggu kemudiannya mereka jual. Mereka dah meraih keuntungan ratusan ribu, tuan-tuan. Yang penroka dapat 800 unit boleh apa? 800 unit, tuan-tuan, berada pada tahap kemuncak RM5.40 pun setelah tolak pengurusan dia, bayaran untuk remiser dan sebagainya, cuma dapat lebihan RM400 saja. Itu pada waktu harga RM5.40. Sekarang ni, tuan-tuan, harga RM4.77. RM4.77. Saya nak bagi tahu penroka, pemegang saham mula rugi, tuan-tuan. Sebab itu saya bukan nak hasut, tapi saya nak mengingatkan penroka Felda, saham yang tuan-tuan dapat bukan free, bukan jual untung. Dulu mati-mati tuan-tuan kata, ini jual untung dapat free. Akhirnya Ahmad Maslan sendiri declare, mengaku ini pinjaman. Sebab apa? Sebab bank dah mula kejar penroka-penroka Felda. Surat dihantar, arahkan supaya bayar pinjaman. Tak bayar, interest dikira setiap hari, bukan bulan, dikira setiap hari. Satu hari lebih kurang 53 sen. Kalau sebulan dah berapa? Ini belum kita bercakap soal bunga, ini riba. Riba ni dosa besar. Riba ni masuk neraka, tuan-tuan. Kalau kita nak cerita bab dosa pahala, berapa ramai penroka yang masuk neraka berdasarkan kepada dosa riba tu. Ini belum kita sebut lagi dosa riba kos tanam semula. 20 tahun bayar hutang 6.25%, bunga lagi. Penroka yang pinjam skim pinjaman perumahan sampai 40,000, 2.5%, bunga lagi. Berapa banyak dosa riba yang kita tanggung berpuluh-puluh tahun duduk Felda. Saya pernah hantar surat kepada Timbalan Perdana Menteri zaman Allahyarham Tun Gafar jadi Timbalan Perdana Menteri. Saya minta penjelasan. Saya kata 6.25% ni kenapa tak dimansuhkan? Berapa lama penroka nak tanggung hutang dengan bunga ni? Dia kata kita akan mansuh apabila hutang dengan Bank Dunia 4 bilion selesai dibuat. Hutang dah bayar habis
tahun 1996. Lama dah hutang dengan bank dunia dah selesai. Kenapa kadar bunganya sampai hari ini tuan-tuan dah kena tanam semula kali yang kedua tetap tertera 6.25%. Akhirnya hutang kali pertama dulu masuk Felda 40,000, sekarang ni dah kali yang kedua, umur dah 70 tahun, umur dah 80 tahun. Macam peloka di Felda Bukit Rokan Utara dekat Negeri Sembilan, umur 77 tahun, 80 tahun. Berapa hutangnya? Hutangnya 157,000, tuan-tuan. Umur dekat 80, 157,000 hutang. Bila nak bayar? Sampai bila? 7 keturunan tak boleh habis bayar, tuan-tuan. Ini isunya.